Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim zahir kelegaan rakyat Malaysia Nurul Ain Harun dan pasangan berjaya dibawa keluar dari Gaza untuk pulang ke tanah air. Semalam pukul 8.23 malam waktu tempatan, Nurul Ain selamat dievakuasi melalui lintasan sempadan Rafah. Kementerian Luar Negeri KLN memaklumkan proses dimudah cara oleh Duta Besar Malaysia ke Kahirah bersama pegawai-pegawai kedutaan yang lain. Sejurus mereka berada di lintasan sempadan Rafah. Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir telah menghubungi dan bertanya khabar melalui panggilan video. Fatah Sisi, saya minta dia mempermudahkan dan dia bagi jaminan. Ya. Nanti bila ke Malaysia, jelaskan jadi supaya ramai tahu apa keadaan dia, kezaliman yang dia lakukan. Nampak masih berterusan. Dia memang sangat-sangat memprihatinkan. Mula-mula saya ingat nak stay juga, tapi dah keadaan tak mengizinkan lah. Suami saya pun kerja untuk membantu keluarga. Kami decide untuk keluar lah. KLN merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Republik Arab Mesir, Kerajaan Qatar, Kedutaan Besar Republik Arab Mesir di Kuala Lumpur dan Kedutaan Besar Qatar di Kuala Lumpur atas kerjasama dan keutamaan yang telah diberikan. Dalam pada itu, Menteri Besar Johor Datuk Un Hafiz Ghazi gesa gencatan senjata segera dilaksanakan di Gaza. Tegasnya pembunuhan beramai-ramai perlu dihentikan serta-merta, apalagi membabitkan mereka tidak berdosa seperti kanak-kanak dan wanita. Before I end my speech, I would like to take a moment to remember the tragedy and the genocide befalling fellow human beings in Gaza. What is happening to them is a stain on humanity. I would like to appeal to this rationally minded international audience to side with love, compassion and justice. The world must work towards a ceasefire in Gaza and put an end to the death and sufferings of countless innocent men, women and children. Datuk Un Hafiz menyatakan solidariti itu semasa berucap pada persidangan Minggu Perubahan Iklim Asia 2023 di Johor Bahru. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor diumum sebagai calon Barisan Nasional BN bagi Pilihan Raya Kecil PRK Kemaman 2 Disember ini. Pengumuman dibuat Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi pada majlis pengumuman calon BN bagi PRK Kemaman di Menara Dato' On. Dan juga kepimpinan tertinggi UMNO serta pengurusi-pengurusi perhubungan telah membuat kesepakatan bahawa pada kali ini kita akan mengemukakan seorang tokoh di luar daripada kepimpinan UMNO untuk kita ketengahkan sebagai calon Barisan Nasional di Kemaman. SPR menetapkan tarikh penamaan calon dan hari pengundian awal masing-masing 18 dan 28 November. Pemilihan Tan Sri Raja Muhammad Afandi bukanlah kali pertama diletakkan oleh BN. Kita telah pernah di Cameron Highland meletakkan Yang Berhormat Datuk Ramli Ahmad Noor sebagai direct BN candidate, ya. Dan saya yakin kerana beliau dibesarkan di Kemaman, keluarga beliau berada di Kemaman, tiba waktu yang paling sesuai untuk Kemaman ini yang bukan sebenarnya kubu kuat PAS untuk meletakkan calon yang UMNO beri kepercayaan, calon yang diabsahkan oleh Barisan Nasional untuk mewakili rakyat
kemaman di Dewan Rakyat nanti. Beliau percaya faktor calon serta strategi BN dan kerajaan perpaduan meningkatkan sokongan pengundi kepada calon BN itu bertanding di PRK Kemaman. Baik, sebelum ke berita selanjutnya, kita ke Malaysia untuk mengikuti perkembangan cuaca di seluruh negara bersama pegawainya Dr. Anis Nabila Muhammad. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini sedang menerima pengaruh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang masih lagi sederhana sekitar 20 sehingga 30 km per jam. Namun demikian, berdasarkan model-model Met Malaysia dan antarabangsa, luaran monsun dijangka akan berlaku pada 16 sehingga 19 November nanti. Oleh itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama yang akan berkuat kuasa mulai 16 sehingga 19 November nanti. Amaran ini melibatkan kawasan perairan Kondor, Reef North dan layang-layang. Perlu diingatkan, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi air. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada yang juga akan berkuat kuasa mulai 16 sehingga 18 November nanti. Amaran ini melibatkan di kebanyakan jajahan di negeri Kelantan kecuali di Gua Musang, juga melibatkan keseluruhan bahagian di negeri Terengganu. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan kategori waspada yang akan berkuat kuasa mulai 17 November nanti bagi melibatkan 3 daerah di negeri Pahang, iaitu di daerah Jerantut, Kuantan dan Pekan. Selain itu, amaran ini juga melibatkan beberapa bahagian di negeri Sabah, iaitu melibatkan sebahagian bahagian pantai barat di negeri Sabah, bahagian Kudat dan juga Sandakan di negeri Sabah. Oleh itu, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, penduduk tempatan diminta untuk sentiasa berhati-hati dan peka dengan segala amaran yang bakal dikeluarkan oleh pihak kami dan pihak berkuasa tempatan, terutamanya yang kini sedang menetap di kawasan yang berkedudukan rendah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan lebat dan berpetir kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan hampir keseluruhan kawasan di Semenanjung Malaysia. Namun demikian, keadaan cuaca di negeri-negeri pantai timur, iaitu di Kelantan, Terengganu, Pahang serta Timur Johor, dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi keadaan cuaca di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persatuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan serta Barat Johor dijangka boleh berlarutan sehingga kelewat malam nanti. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan lebat dan berpetir kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan hampir keseluruhan bahagian di kedua-dua negeri ini. Dan keadaan hujan di kedua-dua negeri ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
kerajaan bersetuju untuk memberi bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam. Ini jumlah tertinggi dalam beberapa tahun yang lalu. Grade 56 ke bawah termasuk lantikan kontrak. Dan RM1,000 kepada semua jawatan utama sektor awam, melibatkan semua polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata, seluruh anggota beruniform. Bertemu kembali. Baik, perkembangan aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, jumlah kenderaan terus meningkat sejak tengah hari tadi namun keadaan masih terkawal. Jadi untuk situasi semasa bersama Nur Ain Abu Bakar di Plaza Tol Ipoh Selatan. Silakan Ain. Ya, Miza, baru sebentar tadi hujan lebat di Plaza Tol Ipoh Selatan ini. Dan untuk perkembangan trafik, kalau anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, aliran trafik lancar namun berlaku pertambahan jumlah kenderaan di beberapa kawasan kerana rata-rata pengguna sudah mula pulang ke ibu kota selepas beraikan perayaan Deepavali. Dan difahamkan juga peningkatan jumlah kenderaan ini bermula sejak daripada tengah hari tadi dan situasi ini dijangka akan berterusan sehingga ke tengah malam. Dan kebanyakan laluan yang sesak melibatkan kawasan mendaki, antaranya Cangkat Jering ke Bukit Berapit, Sungai Perak ke Terowong Menora, selain Gopeng ke Gua Tempurung dan Tapah ke Bidur. Dan berdasarkan maklumat yang saya peroleh dari laman Twitter Plus memaklumkan terdapat satu kemalangan berlaku di kilometer 348.4 menghala utara dari Sungai ke Bidur pada pukul 3.34 petang tadi. Dan setakat pukul 4 petang tadi, lorong kanan masih ditutup dan trafik sesak sepanjang 6.5 km. Dan secara keseluruhan setakat petang ini, aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke selatan masih lagi dalam keadaan terkawal, manakala menghala ke utara berada dalam keadaan lancar. Dan untuk perkembangan cuaca pula, Jabatan Meteorologi meramalkan semua kawasan di Perak akan mengalami ribut ataupun hujan lebat sehingga pada pukul 7 malam nanti. Jadi kepada anda yang ingin memulakan perjalanan, diingatkan sekali lagi merancang perjalanan anda, dapatkan maklumat terkini berkenaan dengan aliran trafik terlebih dahulu menerusi info trafik terkini di aplikasi Plus. Dan Plus juga telah memperkenalkan pendekatan terbaru secara digital melalui program rintis MyTTA bagi membantu orang ramai merancang perjalanan sempena perayaan Deepavali ini. Dan pengguna juga dinasihatkan untuk memastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik. Sekiranya terdapat sebarang kecemasan, anda juga tidak perlu risau kerana pihak polis telah menempatkan balai polis bergerak 24 jam di setiap RNR. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa aliran trafik di Plaza Tol Ipoh Selatan ini. Kembali semula kepada Razwin Adi Bangi, silakan. Baik, terima kasih Ain dari Utara dan kini bersama dengan saya langsung dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Aliran trafik di peningkatan kenderaan masuk ke Lebuh Raya Utama Negara berikutan warga kota kembali ke ibu negara selepas cuti perayaan Deepavali dan setakat ini jelas kelihatan keadaan trafik di hampir semua Lebuh Raya Utama bergerak perlahan disebabkan aliran trafik tinggi dan cuaca hujan. Baik, tinjauan kita mulakan di Lebuh Raya I1 dari arah utara. Kita dapat saksikan di sini simpang Pulai menuju ke Kuala Lumpur dengan di Lebuh Raya Plus I1 ya, trafik perlahan namun masih lagi terkawal. Dan sementara itu di Sungai simpang Pulai pula trafik juga perlahan namun masih terkawal, itu dari arah utara menuju ke Kuala Lumpur. Dan kita terus saksikan pula di Port Dickson, ini merupakan Lebuh Raya Plus I2 dari arah selatan, trafik bergerak perlahan, tiada lorong terhalang. Dan begitu juga di Lebuh Raya Sungai Besi, yang mana keadaan trafik kelihatannya bergerak dengan lancar.
Baik, kita teruskan ke laluan KL Karak. Kita dapat lihat di sini di Lebuh Raya Bentong menuju ke Gombak dan juga Genting Sempah. Peningkatan kenderaan trafik bergerak secara perlahan namun masih lagi terkawal, dan sebagai makluman, setakat pukul 4.30 petang tadi di kilometer 348.4 arah Sungai ke Bidor, lorong kanan terhalang. Jaga jarak, selamat kenderaan anda kerana terdapat kemalangan berlaku di situ, dan juga smart lane diaktifkan di lorong kecemasan yang boleh dilalui di kilometer 19.0 hingga ke kilometer 27.0, itu dari arah Senai Utara ke Pulai. Manakala di kilometer 260 hingga kilometer 263.1, smart lane juga diaktifkan dari utara Port Dickson ke Seremban. Tambahan LPT 1 trafik bergerak dengan lancar, tetapi pengaktifan laluan kontra di kilometer 123.5 hingga 124.4 berlaku disebabkan projek tebatan banjir yang sedang dijalankan di kawasan tersebut. Statistik setakat ini, setakat pukul 12 tengah hari tadi, melaporkan 928,207 kenderaan melalui ke Lebuh Raya Utama ke Ibu Negara. Dan setakat ini sahaja perkembangan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Pandu cermat sepanjang perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Raswin dan juga Ain dengan laporan itu tadi. Baik, saudara, sementara itu di Plaza Tol Juru Pulau Pinang berlaku peningkatan sebanyak 21% jumlah kenderaan yang melalui Plaza Tol itu sempena Deepavali berbanding hari biasa. Bagaimanapun, lalu lintas dari kedua-dua arah masih lancar sejak pagi tadi. Dan menurut PLAS, sepanjang cuti sempena Deepavali kali ini, 53,000 buah kenderaan telah melalui Plaza Tol Juru dari kedua-dua arah berbanding hanya 44,000 buah kenderaan pada hari biasa, dan pihaknya juga tidak menjangkakan akan berlaku sebarang peningkatan jumlah kenderaan pada petang ini, dan ia susulan ramai pengguna jalan raya mengambil peluang bergerak ke destinasi masing-masing lebih awal dan menggunakan manfaat pemberian tol percuma oleh kerajaan. Sektor pembuatan kenderaan elektrik EV sedang diperluas, tidak hanya terhad di darat, malah merangkumi pengangkutan di laut seperti bot atau feri. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata usaha itu membolehkan negara menarik pelaburan daripada syarikat-syarikat pengeluar bateri selain pemasangan kenderaan EV. Jelasnya ia sejajar dengan komitmen kerajaan memastikan pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Malaysia memang kita nak menarik pelaburan dalam EV. Banyak ekosistem EV ini yang perlu kita tarik pelaburan, termasuk bateri, pengeluaran bateri, pemasangan kenderaan EV. Memang itu semua adalah satu potensi yang cukup besar untuk negara kita. Dan memang kita mengharapkan bahawa dapat kita membesarkan lagi pasaran EV ini. Jadi sekarang ini bukan saja EV untuk kenderaan darat, untuk kereta, tetapi untuk bot pun boleh pakai konsep electric boat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan prototipe bot EV Hydroglider di Composite Technology City Batu Berendam. Penggunaan cermin kereta gelap bukan antara faktor kes kanak-kanak tertinggal di dalam kereta. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata penggunaan cermin kereta gelap ketika ini masih mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Yang pertamanya kita fokus dulu isu ni. Saya rasa itu satu alasan lah. Okay? Kalau tinted takkan you tak tahu anak ada dalam kereta. Okay? Tak apalah, saya akan isu. Terdahulu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri menyatakan penggunaan cermin kereta gelap antara faktor penjaga terlupa menyurun anak di premis taska dan meninggalkan mereka di dalam kereta. Setakat Oktober lepas hingga kini, sejumlah 3 kes kanak-kanak maut berikutan tertinggal di dalam kereta telah dilaporkan.
Pusat Kelestarian Johor JSC ditubuhkan sebagai usaha memperkasa rancangan pelan pembangunan Johor Hijau untuk melestarikan alam sekitar. Pemaisuri Johor Raja Zari Sofra Almarhum Sultan Idris Shah bertitah, JSC bekerjasama rapat dengan banyak universiti yang berperanan penting dalam menangani perubahan iklim. Titanya kerjasama dengan universiti bukan sahaja melibatkan penyelidikan, pembangunan dan inovasi tetapi juga memupuk kesedaran tentang perubahan iklim dalam kalangan masyarakat terutama generasi muda. JSC akan berfungsi sebagai saluran penyelidikan bagi tujuan menasihati kerajaan negeri mengenai pembangunan hijau. Apart from that, JSC will also become the main platform for strategic collaborations between local and international organizations with the state government in putting the green initiatives into action. Baginda bertitah ketika berkenan mencemar duli merasmikan Asia Pacific Climate Week 2023 di Persada Johor. Persidangan turut dihadiri Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad, Menteri Besar Johor Dato' Un Hafiz Ghazi dan Barisan Exco Kerajaan Johor. 2,000 delegasi daripada 102 negara hadir ke APCW 2023 yang julung kali diadakan di Malaysia. Betul ke ni? Awak yakin ke? Mana awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Villa, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Carta 744 setiap hari. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara paparan hari ini dalam perancangan 2024 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan meminda beberapa akta juga mengenai Azam Sarawak main peranan penting menyampaikan dasar kerajaan negeri ke kumpulan SASAR. Jadi untuk perinciannya langsung bersama Bu Mawin di sana. Silakan Bu Ma. Miza, terima kasih. Baik, kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM akan meminda beberapa akta dalam perancangan menjelang 2024. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu antara fokus utamanya bagi tahun depan adalah industri penjagaan atau care industry yang meliputi fokus kepada penjagaan kanak-kanak, warga mas dan golongan orang kurang upaya OKU. Katanya pindaan tersebut membolehkan KPWKM melengkapi persiapan Malaysia di ambang negara menua. OKU mempunyai akses penjagaan yang diperlukan serta dapat memastikan kanak-kanak mendapat jagaan dan asuhan terbaik. Dari segi keselamatan kanak-kanak pula, katanya KPWKM akan merangka beberapa strategi untuk mengurangkan isu-isu berkaitan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Antaranya untuk memperketatkan lagi akta kanak-kanak dan SOP berkaitan taska, termasuk mengemaskini prosedur operasi standard SOP taska supaya dikendaki menghubungi ibu bapa sekiranya anak mereka tidak hadir pada hari tersebut. Ini dapat membantu mengelakkan insiden meninggalkan anak dalam kereta serta membantu ibu bapa mengetahui keberadaan anak mereka. Manakala bagi kaum wanita, KPWKM berazam memperkasa dan memperluaskan peluang mereka untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara dengan meningkatkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita kepada 60% dalam tempoh kurang 10 tahun dari sekarang. Datuk Seri Nancy berkata demikian dalam ucapannya di Majlis Malam Media anjurannya di Kuching malam tadi. Lebih 100 pengamal media cetak dan elektronik menghadiri majlis tersebut yang dianjurkan bagi menghargai sumbangan media dalam membantu menyebar luas maklumat berkaitan kementerian dan kawasan Parlimen Santubong. Angkatan Zaman Mansang Azam Sarawak terus memainkan peranan penting dalam menyampaikan dasar-dasar kerajaan negeri kepada kumpulan SASAR ke arah mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030.
Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, komunikasi merupakan aspek penting dalam memastikan rakyat terus peka dan seiring dengan agenda pembangunan kerajaan negeri, khususnya dalam meningkatkan sosioekonomi Sarawak. Justru, badan bukan kerajaan seperti Azam Sarawak yang ditubuhkan sejak tahun 1983 kekal relevan bagi memberi inspirasi serta motivasi kepada rakyat menerusi pembangunan komunikasi sekaligus merapatkan jurang komunikasi antara masyarakat luar bandar dan bandar selain menggalakkan penglibatan rakyat secara langsung atau tidak langsung dalam arus pemodenan Sarawak, khususnya di peringkat akar umbi. Beliau berharap agar Azam Sarawak terus komited menggalas golongan sukarelawan yang mahir serta gigih dalam menyumbang kepada sebuah masyarakat sivil yang berkualiti. Teks ucapan beliau telah dibacakan oleh Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan yang mewakili beliau pada majlis perasmian malam ulang tahun ke-40 Azam Sarawak di Kuching malam tadi. Dalam majlis tersebut, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan turut menyampaikan anugerah kepada ahli serta bekas ahli Azam Sarawak atas sumbangan dan prestasi cemerlang mereka dalam organisasi tersebut. Kerajaan Sarawak telah mengukur lebih 1.2 juta hektar tanah hak adat Bumiputera NCR sejak 2010. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Sugambas berkata, setakat September tahun ini, 862,715 hektar telah diwartakan di bawah Seksyen 6, satu pengenalan jelas antara tanah NCR dan tanah negeri. Manakala di bawah Seksyen 18, sebanyak 93,093 hektar telah diukur dan 76,711 surat hak milik telah dikeluarkan secara percuma tanpa premium dan perpetuity. Menurut Datuk Amar Douglas, kerajaan juga telah meminda Kod Tanah Negeri untuk mengiktiraf Pulau Galau, pemakai menua, sebagai Native Territorial Domain. Berucap pada majlis ulang tahun ke-10 Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya, Padum di Kuching malam tadi, Timbalan Premier menjelaskan tanah NCR yang tidak disentuh boleh menjadi penyumbang berpotensi untuk ekonomi baharu perdagangan karbon. Datuk Amar Douglas turut mengumumkan RM150,000 geran kepada Padum untuk insentif kepada pelajar Dayak selain menganjurkan pelbagai program. Baik, sementara itu Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya Padum diseru mencari penyelesaian terbaik bagi permasalahan yang dihadapi pelajar berketurunan Dayak di luar bandar. Timbalan Premier dan Penaung Padum, Datuk Amar Douglas Ugah berkata, permasalahan ini termasuk tahap penguasaan membaca, menulis dan mengira yang lemah dalam kalangan pelajar walaupun setelah menamatkan pendidikan sekolah rendah. Selain itu, isu ibu bapa yang enggan membenarkan anak tinggal di asrama juga perlu diberi perhatian, katanya. Kerana sebagai pelajar asrama, mereka akan mempunyai persekitaran pembelajaran lebih kondusif, mempunyai peraturan untuk dipatuhi dan dijaga oleh pihak sekolah. Menjadi pelajar asrama akan membolehkan pelajar lebih fokus kerana tidak mempunyai banyak gangguan seperti ketagih telefon bimbit, dadah dan alkohol. Menurut Datuk Amar Douglas, individu yang mempunyai masalah membaca, menulis dan mengira akan berdepan cabaran getir dalam persaingan dunia masa kini. Berucap pada majlis ulang tahun ke-10 Padum di Kuching malam tadi, beliau berharap persatuan tersebut akan dapat menganjurkan seminar dan bengkel perniagaan untuk komuniti Dayak. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak melalui Dana Mudah Cara telah membantu membiayai sebanyak 54 aktiviti dan program bernilai RM2.58 juta setakat Oktober tahun ini. Adun Bukit Asik Joseph Chiang Jen Ek berkata sebanyak RM10 juta Dana Mudah Cara telah diperuntukkan pada tahun lepas bertujuan untuk merangsang pemulihan sektor warisan, seni dan budaya di Sarawak daripada kesan pandemik COVID-19. Jelasnya, dari data terkini Kementerian Pelancongan pada tahun lepas, Dana Mudah Cara telah menyokong sebanyak 80 program dan aktiviti bernilai RM4.65 juta. So I hope that there will be more associations who are interested in promoting our cultures and arts in Sarawak to apply this grant. So lastly, I'm looking forward to see more documentation of the ethnic groups conducted through the various methods, including the photography.
The movement taken through the lenses leaves a tangible mark. And it is through these tangible portrayals of our rich heritage that helps us to feel grateful and appreciate the peace and harmony of various ethnic groups living together for many generations together. Ujarnya, semua seniman, pengkarya, persatuan budaya dan NGO yang berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan diseru untuk memohon dana tersebut. Beliau berucap demikian selepas merasmikan pameran fotografi Mysterious Heart of Sarawak Discovery Kajang Culture di Sibu. Tambahnya, Kerajaan Sarawak menggalakkan industri kreatif untuk berkembang dan mengambil arah progresif dengan matlamat untuk menganjurkan lebih banyak acara seni dan budaya kreatif. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak akan sentiasa mengkaji dan merancang pelbagai kursus dalam bidang perniagaan untuk membantu usahawan muda di negeri ini. Menurut Setiausaha Tetap Kementerian itu, Morshidi Frederick, kursus bertujuan membina dan mengukuhkan ilmu pengetahuan usahawan muda. Katanya usahawan muda perlu mempunyai ketahanan diri dalam menjalankan perniagaan mereka. Justru, beliau menasihati golongan terbabit mempelbagaikan cabang perniagaan dalam usaha meningkatkan ketahanan perusahaan. Selain itu, katanya usahawan juga perlu sentiasa bersikap terbuka dalam mengembangkan perniagaan. Kita kena buka minda kita, ambil peluang, ambil ilmu yang sebanyak mungkin daripada mana-mana pihak. Kerana ilmu ini yang membantu kita untuk mengembangkan perniagaan kita. Kerana apabila kita tak dapat terima idea orang lain, susah untuk kita pergi lebih jauh. Beliau berkata demikian pada penutupan dan penyampaian sijil kursus penghasilan produk dan promosi makanan Youth Biz Goes Pro yang diadakan di Sibu. Program yang disertai 50 peserta itu antara lain untuk melahirkan golongan belia yang berilmu dan berkemahiran dalam asas keusahawanan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Miza, silakan. Baik, terima kasih Buma. Antara fokus dari negeri di bawah bayu petang ini, Hari Penjaja dan Peniaga Kecil peringkat kebangsaan pertama kali disambut di Sabah dalam bentuk karnival. Jadi untuk laporannya langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan Syah. Baik Miza, Hari Penjaja dan Peniaga Kecil HPPK peringkat kebangsaan pertama kali disambut di Sabah dalam bentuk karnival bagi meraihkan peniaga-peniaga kecil di negeri ini. Sambutan itu akan berlangsung selama 3 hari bermula 7 hingga 9 Disember depan di Buhavan Square, Penampang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, Kementerian memilih Buhavan Square kerana ia merupakan lokasi strategik para peniaga kecil memasarkan hasil produk masing-masing. Terdapat 3 tapak jualan beroperasi di Buhavan Square iaitu Tamu Sanggadau, Tamu Mingguan dan Pasar Harian. Kita memilih Dongongon Penampang sebagai tempat pelaksanaan sambutan peringkat kebangsaan pada tahun ini kerana kita mau memberi penghargaan dan meraihkan penjajah peniaga kecil ini di tempat di mana mereka berniaga. Datuk Iwan ditemui media dalam program rakaman HPPK di Penampang. Antara aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya HPPK ialah pameran pelbagai agensi, jualan penjajah dan peniaga kecil dari Sabah, Sarawak dan Semenanjung serta showcase Satu Daerah, Satu Industri SDSI. HPPK dijangka dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan agar Kerajaan Persekutuan memberikan lebih banyak atau menambah peruntukan hak istimewa kepada Kerajaan Sabah wajar dipertimbangkan. Antaranya hak lebih banyak zon bebas, aktiviti zon dagangan dan lebih banyak ekonomi eksklusif untuk negeri ini agar Sabah mempunyai lebih banyak kapasiti untuk menarik pelaburan. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pong Jin Je berkata dengan kemasukan lebih banyak pelabur ke negeri ini, ia akan mewujudkan pelbagai industri sekaligus mencipta peluang pekerjaan.
It's very easy logic. When you see many factories coming up, there will be many job available in the market, and these jobs are for those educated, skilled, and high qualifications. So the young people can come back. Datuk Pung menyatakan demikian sebagai mengulas usaha kementerian mengatasi isu lanskap bakat tempatan mengenai ketidakpadanan bakat dengan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO tetap dengan pendiriannya mahu memastikan komposisi 1/3 kerusi di Dewan Rakyat diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak. Presidennya Datuk Ewan Benedict berkata ini kerana tuntutan untuk memperbetulkan semula komposisi kerusi di Dewan Rakyat sudah lama tertangguh. Dato' Ewan berharap dengan adanya sokongan parti-parti politik dari Sarawak dan Sabah, komposisi kerusi Dewan Rakyat dapat diperbetulkan semula. Pendirian APCO 1/3 kerusi Dewan Rakyat itu mesti untuk Sabah dan Sarawak. Kita tidak mahu pindaan perlembagaan ini dibuat oleh majoriti ahli Dewan Rakyat daripada Semenanjung saja. Dan kita perlu perbetulkan semula apa yang telah dimulakan pada 1963 yang telah diubah selepas Singapura keluar daripada Malaysia. Dato' Ewan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi ditemui media dalam perasmian Konvensyen APCO Zon C 2023 di Penampang. Dato' Ewan yang juga Ahli Majlis Khas Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MN63 dan Ahli Jawatan Kuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MN63 berkata, salah satu agenda yang dibincangkan dalam jawatan kuasa itu ialah 1/3 kerusi di Dewan Rakyat untuk kedua-dua negeri berkenaan. Kepimpinan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat di semua peringkat perlu diperkasa khususnya dalam 3 sayap utama iaitu pemuda, wanita dan belia wanis. Ia sejajar pendirian kerajaan negeri diterajui Gabungan Rakyat Sabah GRS yang mahukan setiap pemimpin bertanggungjawab terhadap kehendak rakyat akar umbi agar perjuangan parti itu dirasai. Memfokus kepada accountability, pertanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Dan kedua ialah melihat politik itu sebagai satu peluang bagi kita untuk berkhidmat kepada masyarakat dan bukan sekadar sebagai loncatan untuk mencari jawatan. Dato' Masidi ditemui selepas merasmikan persidangan pemuda, wanita dan belia wanis Gagasan Rakyat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Pemuda Gagasan Rakyat, Dato' Fairuz Rendan berkata mereka akan mendukung segala kehendak kepimpinan tertinggi parti. Beliau juga bertekad memastikan sayap pemuda terdiri golongan profesional terus cemerlang dalam memberi perkhidmatan kepada segenap lapisan masyarakat. Menyambut baik apa yang disampaikan oleh Timbalan Presiden, insya-Allah pemuda gagasan pusat akan orang bilang mempraktikkan apa yang sudah disampaikan untuk orang bilang mewujudkan belia negeri ini yang lebih maju dan berjaya. Perayaan Deepavali merupakan antara perayaan terbesar yang diraikan penganut Hindu di negara ini. Bagi keluarga Ramesh Nagayah, meskipun tidak dapat balik ke kampung halaman bersama keluarga, namun bukan penghalang meraihkan perayaan itu dengan meriah bersama sahabat handai. Bertugas sebagai timbalan pegawai pendidikan di Sandakan, Ramesh dan isteri Sunita Kesavan menzahirkan rasa syukur dapat berkumpul bersama dengan rakan-rakan sekerja dan sahabat handai. Menurut Ramesh, seperti kebiasaannya, sambutan perayaan ini dimulai dengan upacara keagamaan di kuil. Kami, my wife, sudah siap sedia dengan apa yang perlu menu-menu untuk dimasak untuk kita jamu kawan-kawan kita. Persiapan kami agak sederhana juga. Walau bagaimanapun saya percaya saya dapat menggembirakanlah semua rakan-rakan saya yang datang. First time. Jadi saya berasa sedih lah. Tapi apa boleh buat sebab seorang tu bekerja dan seorang lagi terpaksa menghabiskan tahun akhir dia bulan ni. So, saya berharap tahun depan kami dapat bersamalah. Saya, Cikgu Ramesh, ini isteri saya, Sunita, Sandakan, Sabah, bersama dengan anak saya 2 orang yang berada di Kuala Lumpur, Sakti Satish dan Ar Sabita, ingin mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada semua yang menyambut Hari Deepavali
pada kali ini. Tidak lupa kepada keluarga saya di Semenanjung Malaysia dan rakan-rakan saya semua, selamat Hari Deepawali. எல்லோருக்கும் நம் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள். Baik, ini merupakan salah satu makanan tradisi yang disediakan setiap perayaan Hari Deepawali bagi masyarakat kaum India. Begitu juga dengan seperti juga perayaan-perayaan yang lain seperti Hari Aidilfitri, Tahun Baharu Cina, pelbagai masakan disediakan untuk meraihkan tetamu-tetamu yang datang berziarah. Namun itu bukanlah satu pemisah bagi masyarakat berbilang kaum di negara ini. Malahan ia merupakan satu ikatan kekukuhan untuk memupuk keharmonian perpaduan dalam memacu kemajuan negara. Nal Deepawali, Valtika Vanakam, Salih Jikri untuk berita RTM. Baik, paparan berita tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, kita terus saja bersama dengan Miza. Silakan Miza. Baik, terima kasih Syariza. Produk berasaskan minyak sawit semakin mendapat permintaan tinggi di China dan ini setelah masyarakat di negara ini secara perlahan mula beralih menggunakan produk halal dan sihat khususnya bagi komuniti Islam. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya dengan beberapa pendekatan akan dilaksanakan bagi tujuan itu. Itu akan kita jumpa untuk kita bawa sama ada dengan Menteri Pertanian di sini untuk pengiktirafan dan bagaimana kita, dari segi standard, misal kata kita ada MSPO, mereka juga ada standard dari segi pertanian mereka, produk-produk pertanian, dan kalau kita dapat collaborate untuk sama-sama kita iktiraf di antara dua standard ini, maka kita akan dapat tingkatkan pengiktirafan certification kita dari segi palm oil dan juga apa-apa yang mereka ada di peringkat certification di peringkat negara China. Beliau menyatakannya dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat di Institut Penyelidikan dan Perkhidmatan Teknikal Kelapa Sawit, Lembaga Minyak Sawit Malaysia POKSIM China. Timbalan Perdana Menteri sebelum itu turut menandatangani plak perkhidmatan akreditasi kebangsaan China untuk penilaian pematuhan CNAS dan akreditasi Badan Pemeriksaan serta kelulusan mandatori makmal CMA China. Sementara itu, menurut Pengurus Besar POKSIM, Yong Jun Hao, kepelbagaian produk yang mempunyai nilai tambah perlu dihasilkan bagi memenuhi permintaan yang semakin tinggi di peringkat global. On yearly basis, I can say 3 to 7 to 8 products ready to be commercialized. Yeah. So it varies from. But to be 100% commercialized, we need more efforts. Lotion, roti, makanan dalam tin, bahkan aiskrim antara produk yang dihasilkan POKSIM melalui komoditi sawit. Beberapa pendekatan yang dirancang kerajaan ketika ini diyakini dapat memastikan kepelbagaian produk berkenaan menembusi pasaran dunia. Jalaluddin Baharin, Shanghai, RTM. Boleh membaca dan ada minat itu antara kriteria yang diperlukan lepasan SPM untuk menyertai program bantuan latihan kemahiran industri yang diperkenalkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib kepada anak-anak asnaf. Jadi wartawan JAKIM Amin Fauzi ada perinciannya. Program yang dilaksana sejak tahun 2020 ini telah membantu lebih 300 belia asnaf untuk mengubah kehidupan mereka. Kebanyakan anak-anak asnaf ni kebanyakan yang kurang mendapat pelajaran yang tinggi ataupun keputusan akademik yang cantik. Jadi anak-anak ni nak kita banyak programkan dengan program sebegini. Seperti sebenarnya tadi, kita tidak meletakkan syarat yang tinggi kepada anak-anak asnaf yang nak belajar kepada latihan industri kita ni. Just dia boleh membaca, dia lepasan SPM, kita tak tengok berapa SPM dia dapat. Yang penting dia ada minat, dia ada kesungguhan untuk mengubah diri dia.
Bantuan latihan kemahiran industri ini terbahagi kepada 2 kategori, iaitu anak-anak asnaf yang mendapat pinjaman bagi melanjutkan pelajaran ke universiti dan anak-anak asnaf yang tiada peluang melanjutkan pelajaran. Menerusi program ini, peserta perlu melengkapkan kursus selama 2 bulan. Kemudian, mereka boleh mula bekerja secara kontrak selama 3 bulan sebelum diserap sebagai pekerja tetap di syarikat-syarikat yang telah menjalin kerjasama dengan Mawil. Macam betul-betul nak cari kerja, rasa syukur lah. Syukur sebab sebelum ni kan memang tak kerja, memang struggle nak cari kerja. Lepas tu tiba-tiba Mawil ada buka peluang pekerjaan macam ni. So rasa happy lah. Selain dia bayarkan kos pembelajaran tu, dia ada juga bagi allowance lah. Allowance makan 2 bulan. Sebulan tu dia bagi 400. Memang cukup lah untuk makan je. Jadi dengan program ni kita harap daripada dia bekerja yang tidak tahu masa depan, kita mungkin boleh bagi mereka ni pengalaman bekerja buat sementara. Apabila dia dah cantik, dia dah bagus, mungkin syarikat-syarikat tersebut akan menawarkan ataupun dia memberi peluang kepada mereka ni mendapat pengalaman untuk dia cari lagi yang lebih yang lebih baik lagi di masa depan nanti. Program sebegini diharap terus memberi manfaat pada golongan sasar untuk mengubah kehidupan, seterusnya menjadikan mereka bebas asnaf. Amin Fauzi, laporan Jakib untuk RTM. Baik, berita wilayah diteruskan dengan perkembangan dari wilayah barat dan antara fokusnya sambutan perayaan Deepavali penuh kemeriahan dan program Carbon Footprint en route to Nature mengurangkan jejak karbon. Jadi untuk bincangnya langsung bersama Suhail Muhammad Nur. Silakan. Ya Miza, perayaan Deepavali begitu sinonim dengan sambutan penuh kemeriahan dan warna-warni. Bagi keluarga Datuk Mohan Tanggarasu dan Datin Logeswari Shanmugam, Deepavali adalah perayaan untuk semua berkumpul tanpa mengira kaum dan bangsa. Ikuti tinjauan Deepavali bersama Aisyah Hisham. Bertugas sebagai penyampai berita di Radio Televisyen Malaysia RTM, Datin Logeswari berpendapat Deepavali kali ini memberi pengalaman baharu dan kenangan manis apabila beliau dapat mengenali jiran-jiran secara lebih dekat. Ikatan dengan jiran kita tu rapatlah. Dan ada yang jiran ni pagi dia tak dapat datang sebab dia tua. Jadi saya dah berikan dosa ini semua untuk mereka. Macam itulah ikatan kejiranan kami di sini. Memang rapat. Setiap tahun ni kita beraya dengan bukan saja dengan orang India atau Hindu, kita beraya dengan orang lebih daripada bukan orang India lah. So every year is a celebration. Bagi kanak-kanak, pertemuan dengan sanak saudara adalah yang paling menggembirakan. Members all together, then friends all together, and I like them to give me angpao. I look forward to playing with firecrackers and celebrating Deepavali with my family, and also getting angpao for my family members. Sudah menjadi kebiasaan, rakan-rakan berlainan agama turut serta memeriahkan tradisi perayaan ini. The whole place is very lively and I love the food, the people here, and the whole experience here is very good. Yes. And I would love to come back again for Deepavali. Of course, great experience. We see all the people here, Muslim, Indo, Chinese, everyone. So it's amazing experience and amazing environment here. House for Deepavali is a really good activity. So it brings all the races, the Chinese, the Malay and the Indians together to celebrate this amazing festive season. Mengekalkan kemuliaan adat dan tradisi, perayaan Pesta Cahaya dilihat mampu memupuk semangat muhibah dan saling menghormati di kalangan ahli keluarga serta sahabat handai, sekaligus memperkukuh perpaduan di kalangan rakyat Malaysia Madani.
Aisyah Hisham, RTM. Baik, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menganjurkan program Carbon Footprint and Route to Nature di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor sempena ulang tahun ke-25 MCMC. Sambutan bertujuan mengurangkan jejak karbon serta meminimumkan impak alam sekitar dengan tumpuan kepada perubahan iklim menerusi penanaman pokok. Jelas Ketua Pegawai Operasi MCMC, Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus, program itu bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menambah baik ekosistem dan biodiversiti negara. Sekaligus selari dengan temanya, Harmoni Digital Simfoni Bumi. Apa-apa yang kita jalankan dari segi aktiviti pengawal seliaan kita, kita tidak lupa untuk penjagaan dan juga pemeliharaan alam sekitar. Jadi antara yang kita peka ialah kita cuba untuk mengurangkan carbon footprint dalam semua aktiviti kita, termasuklah dengan kerjasama dengan pihak-pihak telco. Program itu dilaksana dengan kerjasama Majlis Pemandaran Sepang MPS membabitkan lebih 500 orang sukarelawan dari MCMC dan warga kerja MPS. Sejumlah 1,000 pokok ditanam dengan 250 daripadanya didedikasikan kepada MCMC telah ditanam sebagai simbolik 25 tahun usaha kawal selia MCMC di dalam industri komunikasi dan multimedia. Gabungan senaman dengan langkah tarian kini menjadi trend dalam kehidupan masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda. Senaman tari ini bukan sahaja berbeza dari senaman yang biasa, tetapi ia memiliki aura berbeza kerana bukan sahaja memberi fokus kepada aspek senaman semata-mata, malah menghiburkan. Inilah keseronokan yang ingin dipamerkan Funky Fresh Entertainment Network dalam program kesihatan dan kecerdasan yang diadakan di Taman Tasik Titiwangsa baru-baru ini. Menurut pengarah urusannya Siti Hazra Abdul Rahim, program itu memaparkan bakat-bakat tempatan dari seluruh negara dalam sukan tari di samping memperkenalkan pasukan pancaragam drumline dari Kuala Lumpur Drumline Corps KLDC. Dan of course kita nak share kebaikan ni dalam sudut yang lebih less stress, maksudnya yang lebih fun. Tapi at the same time kita juga hari ini menderma ke tabung cinta Gaza di Palestin untuk pembelian tiket bersama dengan kita. Lebih 500 peserta dalam bidang senam tari terlibat dalam program tersebut. Sementara itu, satu-satunya ahli wanita dalam KLDC Drumline, Izzati Airisha Syadan, menarik perhatian ramai. Kebolehannya bermain drum dengan baik pada usia belasan tahun, sesuatu yang mengagumkan. Bagi Izzati, bermain alat muzik merupakan peluang baginya mengasah bakat dalam bidang muzik, seterusnya memperkenalkan drumline ke peringkat lebih tinggi. Saya boleh belajar note, boleh belajar beat. Kemudian itu kemahiran lah. Kemahiran lepas speciality, bila orang nampak pun orang rasa akan macam kagum lah. So jadi benda tu akan meningkatkan confidence. Setakat ini, KLDC Drumline mempunyai 23 ahli terdiri daripada kanak-kanak berumur 7 sehingga 21 tahun. Sekian laporan dari wilayah barat. Kembali bersama Miza untuk perkembangan berikutnya. Baik, terima kasih Suhail. Baik, hujan lebat yang turun pada Sabtu lalu bukan sahaja menyebabkan beberapa kawasan di Kedah dilanda banjir kilat, malah menyebabkan sebahagian jalan Bukit Kayu Hitam, Bukit Tangga Sintok di Kubang Pasu runtuh. Hakisan tanah berlaku kerana kawasan terbabit dipenuhi air selain tekanan air yang laju tidak dapat ditampung pembentung atau kulvert. Jabatan Kerja Raya JKR Kubang Pasu memaklumkan runtuhan berkedalaman 2.4 meter itu berlaku di lokasi sebelum Kolej Pertanian Bukit Tangga. Hanya satu lorong dibuka dan laluan tersebut tidak boleh dilalui oleh kenderaan berat. Pemantauan dari semasa ke semasa dilakukan JKR dan pihak konsesi Jalan Persekutuan.
10 ahli pertubuhan orang cacat penglihatan Malaysia SBM Cawangan Terengganu terpilih menjadi peserta perintis projek tanaman fertigasi dan hidroponik Milon Manis Terengganu dan kesemua mereka merupakan golongan B40. Projek yang akan bermula tahun depan itu mendapat sokongan dana menerusi Yayasan Hasanah dan Kementerian Keuangan berjumlah RM250,000. Universiti Malaysia Terengganu UMT sebagai rakan kerjasama pula akan melakukan pemindahan ilmu tanaman fertigasi terkini. Lebih menarik, modul diperkenalkan dalam tulisan Braille. Kami ajar cara bancuh baja, cara jaga pokok sampailah dapat kebiasaannya. Grade-nya boleh cecah grade A lah. Grade A dalam 1.0 hingga 1.49 kilo. Kalau untuk projek rintis ni untuk permulaan, kami tanam 200 pokok dan anggaran kasar 150 kilo lah. 1 kilo dijual dengan harga RM12. So kalau 100 kilo dapatlah dalam 1,200 kan. Gitu lebih kurang. Beliau berkata demikian pada Hari Tuaian dan Pengendalian Lepas Tuai Projek Rintis Projek Milon Manis Terengganu di Kampung Teluk Ketabang. Nak kata mudah tu dok jugalah. Pasal benda ni kita tak ada pengalaman kan. Mana nak kata mudah tu dok jugalah, mana nak kata rumit pun dok bila kita belajar ni, mana kita boleh tahu kat sikit-sikit. Cara-cara ilmu dia gini-gini. Keyakinan kan? Okay, Alhamdulillah. Ya, keyakinan pada golongan-golongan keibadatan ni ialah nampak begitu tinggi lah. Semangat dia orang, insya-Allah kita boleh buktikan pada masyarakat luar yang kita sebenarnya setaraf je dengan dia orang sebenarnya, dan kita mampu buat apa yang orang luar boleh buat ni, insya-Allah. Aliran trafik dari Seremban Mahala ke Ibu Negara juga dijangka mulai sesak petang ini. Jadi untuk perkembangan semasa di RNR Seremban arah utara, kita terus saja bersama Nur Syikin Harun di sana. Silakan Syikin. Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di kawasan rehat dan rawat RNR Seremban arah utara bagi meninjau situasi semasa di RNR ini dan juga aliran trafik yang menghala ke Ibu Negara bersempena dengan sambutan perayaan Deepavali 2023. Dan apa yang dapat saya kongsikan sejak daripada pukul 3 petang tadi, lebuh raya utama sudah mula dibanjiri kenderaan dan kini seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, aliran trafik semakin perlahan dan dijangka trafik mulai sesak menjelang lewat petang nanti. Dan situasi di RNR ini juga dilihat dipenuhi dengan orang ramai yang berhenti berehat sebelum memulakan perjalanan mereka. Apa yang dapat saya kongsikan, kawalan keselamatan oleh anggota rela menjadikan situasi di RNR ini juga menjadi lebih terkawal ya. Dan berdasarkan perkongsian Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM di laman sosialnya, trafik mula perlahan dari Senawang ke Seremban arah utara. Justru pengaktifan Smart Lane dilaksana di kilometer 259.4 hingga kilometer 262.4. Trafik juga dilaporkan perlahan dari Nilai ke RNR Seremban dan juga dari Bandar Ainsdale ke kawasan rehat Seremban. Jadi untuk anda yang ingin memulakan perjalanan pulang ke Ibu Negara, dinasihatkan untuk mengikut cadangan waktu perjalanan yang telah dikeluarkan. Baik, terima kasih Syikin. Dan saudara, berita wilayah Bakhir di sini, dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.